Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Yang saya hormati para pegawai kementerian sekalian, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Dengan izin Allah pada tengah hari ini, marilah kita renungi kisah Andalusia. Lembayung Andalusia. Lembayung maksudnya waktu senja. Dan barangkali inilah kisah keagungan dan kejayaan Andalusia, sebuah negara Islam. Contoh yang mengamalkan toleransi yang cukup tinggi. Dan mari kita lihat, kita mulakan dengan ayat Quran surah An-Nur. A'udzubillahi wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablikum kama istakhlafa alladziina min qablihim wa yumakkinannakum limakkanan lahum liman ladzi tadallahum libaddalahum min ba'dihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladziina min qablihim limakkanannahum liman ladzi tadallahum libaddalahum min ba'dihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Subhanallah. Allah berjanji kepada orang yang beriman dan orang soleh, pasti Allah akan melantik mereka menjadi khalifah di atas bumi. Sebagaimana Allah telah melantik mereka yang sebelum mereka. Dan supaya Allah perteguhkan agamanya, dan yang Allah redha bagi mereka. Dan supaya Allah menukarkan selepas ketakutan kepada keamanan. Yang berdunani, mereka menyembah daku, kata Allah. La syakirun bi syai'a, dan mereka tidak musyrikkan daku dengan sesuatu pun. Syarat untuk menjadi khalifah sebagaimana Allah ini ialah beriman, walaupun soleh, dan tidak musyrikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan inilah sejarah umat Islam yang agung, yang pernah umat Islam ke timur dan ke barat. Dan saya ingin fokuskan di sini ialah kesan kerajaan Umayyah yang telah bertapak di Andalusia, yaitu Spanyol sekarang. Umat Islam ketika memerintah di sini masuk pada tahun 711 Masehi, hanyalah tidak sampai 100 tahun selepas kewafatan Rasulullah SAW. Dan disinilah satu tapak yang menyaksikan tamadun pertama Eropah yang dibina oleh Islam. Sedangkan Eropah ketika itu belum ada sekolah tamadun. Dan episode inilah, babak inilah yang dilupakan oleh penulis sejarah barat. Mari kita lihat secara adil apakah yang berlaku di sini. Bagaimanakah adilnya pemerintah Islam yang telah memakmurkan bumi ini menjadi sebuah tamadun yang pertama di Eropah. Daripada sinilah tamadun berpindah ke seluruh Eropah. Akhirnya hari ini terlihat Eropah telah mencapai satu tamadun yang besar, tetapi asalnya lah berpunca daripada di sini, yaitu Andalusia. Kita ingat juga Islam masuk ke sini pada tahun 92 Hijriah ataupun pada tahun 711 Masehi. Kita telah membina bangunan yang hebat yang kita dapat saksikan seperti sekarang. Arkitektur yang luar biasa yang tidak pernah disaksikan oleh Eropah. Dan kesan-kesan ini masih kita dapat saksikan hari ini sebagai peninggalan Islam yang agung. Dan kita lihat silvena umat Islam yang tidak ada taranya. Ini masih dikagumi sampai sekarang. Tentunya pernah lawat ke Granada ataupun Madrid ataupun kawasan-kawasan yang Cordoba menyaksikan silvena Islam yang masih utuh sampai hari ini. Umat Islam membina bumi ini dengan penuh toleransi, membina rumah, dan bagaimanakah sistem kejaranan rumah dihias dengan kejaranan serta pengaliran air daripada tempat tinggi ke tempat rendah serta reservoir yang disediakan umat Islam. Terdapat banyak rumah mandi yang dibina sampai hari ini kita dapat saksikan. Inilah peninggalan umat Islam yang agung. Rumah yang dibina umat Islam berdekatan. Di antara rumah dengan rumah ini sangat rapat sebab untuk memberikan suasana yang sejuk di bawah. Pada musim panas, kawasan ini sangat panas. Barangkali mencapai 40 derajat Celsius barangkali. Dan ketika itu, di antara dua bangunan ini menghasilkan suasana yang nyaman. Dan itu sebab bangunan dibuat secara rapat. Dan kita dapat saksikan hari ini, kalau kita melawat Toledo.
Toledo ialah ibu negara Islam pertama di Spanyol. Dan Toledo masih mengekalkan bangunan lama ini. Dan ini sebahagian bergambar kalau kita menyaksikan benda-benda lama yang dibangun Islam, menyaksikan demikian bentuknya. Dan di antara rumah dengan rumah ini dibuat para pohon anggur. Pokok anggur dibuat para dan menyaksikan keteduhan yang lebih luas apabila diletakkan para ataupun diletakkan pohon anggur. Tapi di sini kita saksikan bagaimanakah umat Islam membina tamadun di sini. Kesan jabatan yang terkenal ini ialah hasil dibina oleh umat Islam sejak ratusan tahun lepas. Inilah di Cordoba, menyaksikan jabatan Cordoba ini adalah satu contoh seni bina Islam yang tidak ada tandingannya. Pembinaan ini dilakukan dengan penuh ketepatan dari segi geometri, dari segi matematiknya. Walaupun kita lihat di sini adalah satu jabatan biasa, tetapi dalam pembinaannya melibatkan dengan unsur-unsur matematik yang sangat tinggi. Bandar Almeria ini ialah kalimah bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau kita lihat di Spanyol hari ini masih lagi nama-namanya kekal dalam bahasa Arab. Umpamanya Madrid. Madrid itu adalah bahasanya Imagery. Imagery maknanya sungai. Malaga maksudnya Malacca, pertemuan, tempat pertemuan. Sama seperti Melaka kita. Malaga sekarang ini Malacca bahasanya. Kita boleh panggil Melaka kepada Malaga sekarang sebab memang namanya Melaka. Cuma disebut sekarang Malaga. Dan Almeria ini juga bandar Islam yang terkenal. Ini bandar yang dibina oleh Khalifah secara khusus. Belum ada di sini sebarang kota, tetapi dibina dan sekarang kita menyaksikan. Masih kota-kota lama dapat kita saksikan. Masih berdiri tegak. Dan yang paling agung ialah kota Alhambra. Inilah kota Alhambra yang paling agung barangkali. Di dalamnya seni bina yang tidak ada taranya. Yang sentiasa menjadi inspirasi kepada seni bina Eropah atau Barat. Dan dia masih tersegah indah. Di sinilah pusat pemerintahan terakhir Islam, Granada. Dan di sinilah khalifah terakhir telah kalah dan menyerahkan kuasa kepada raja baru, yaitu Raja Kristian, Raja Ferdinand dan Isabel. Cukup menyayat hati kita lihat sebelum itu. Kalau kita pergi ke Granada sekarang kita boleh lihat ukuran-ukuran yang cantik, yang memuji ayat Quran dan juga kata hikmah. Umpamanya di sini ialah kata-kata hikmah, man hasuna kalamuhu wajaba ikramuhu. Siapa yang baik perkataannya, maka dia wajib dihormati. Di sini menggambarkan akhlak yang indah. Akhlak yang terpuji menjadi matlamat kepada pendidikan tamadun Islam sendiri. Yang terhasil daripada Islam, daripada Al-Quran, hadis yang dijelmakan dalam kehidupan oleh khalifah dan juga oleh ulama yang tersebar seluruh kawasan Andalusia ini. Mereka membawa satu tamadun, mengajar tentang akhlak dan mengajar kepada toleransi di antara penduduk. Inilah yang menjadi contoh pertama di Eropah. Bagaimanakah kehidupan yang amat tentram dibina di atas dasar Buddha ataupun di atas dasar Islam itu sendiri. Kita tahu bahawa ketika zaman Kaabah Islam di Spanyol, di sini terdapat 100 kaum, bukan 3 kaum. Kita menganggap 3 kaum yang kita lah kaum yang majmuk, tetapi di sini terkumpul 100 bangsa. Islam bukan Islam, Eropah yang belum ada agama, Yahudi dan senarai bangsa yang terdapat di sini. Terdapat 100 bangsa, jadi kumpulkan di bawah satu kalimah. Islam memberikan keadilan kepada seluruh penduduknya dengan tanggungjawab masing-masing. Umat Islam diberikan tugas apabila ada harta diberikan zakat 2%, 2,5%. Orang Islam dikenakan jizyah yang nilainya lebih rendah daripada zakat. Dan oleh sebab itu orang bukan Islam tidak pernah dengki pada Islam sebab Islam memberikan cukai atau zakat kita jauh lebih tinggi daripada apa yang dikenakan kepada mereka adalah jizyah. Jizyah adalah untuk pertahankan negara. Mereka tidak dikenakan untuk pertahankan negara, tetapi sebagai timbal baliknya mereka bayarkan 12 dinar umpamanya untuk menggantikan diri mereka dalam peperangan. Mereka tidak perlu berperang. Dan itulah yang tidak digambarkan oleh orientalis. Keadilan yang ditunjukkan oleh umat Islam di sini cukup luar biasa sebagai tulisan yang bertahtakan, yang ditulis dengan kalimah emas, yang masih lagi kekal untuk dikaji. Dan kita lihat pemuda-pemuda di Spanyol ketika itu, mereka sangat bangga dengan orang Arab. Mereka bercakap seperti orang Arab.
mereka bercakap bahasa Arab. Sebab ketika itu orang Arab ialah bangsa yang intelek. Simbol intelektual ialah apabila kita bercakap dalam bahasa Arab. Apabila kita pakai jubah. Jubah ialah simbol intelektual. Orang Eropah berlomba-lomba pakai jubah tanpa dipaksa. Mereka bukan Islam. Mereka bercakap bahasa Arab. Bahasa Arab bahasa antarabangsa. Satu masa Eropah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa antarabangsa. Dan itu berlaku yang dicatatkan oleh patri mereka pada tahun 239 Hijrah. Menyatakan bahawa saya sangat sedih. Ini perkataan bishop mereka. Bahawa pemuda-pemuda Kristian di Cordova ataupun di Spanyol sudah meninggalkan agama mereka. Meninggalkan bahasa mereka. Meninggalkan pakaian mereka sebab mereka berbangga dengan budaya Arab. Mereka hidup secara Arab, orang Arab walaupun mereka bukan Islam. Mereka pakai jubah Arab, mereka pakai serban Arab. Mereka pergi ke sekolah orang Arab. Mereka pelajari ilmu orang Arab. Dan bishop ini sangat duka cita sebab gereja ditinggalkan. Sebab kenapakah orang bukan Islam mengikut Islam? Disebabkan oleh contoh teladan yang diberikan oleh Islam. Sangat-sangat indah. Akhlaknya sangat mulia. Dan ini menarik hati perhatian pemuda-pemuda Kristian walaupun mereka bukan Islam. Ini satu sejarah yang pernah berlaku untuk menunjukkan bahawa toleransi Islam. Sebab saya bawa tajuk ini ialah sekarang Islam dituduh dengan Islamophobia. Islam ganas. Islam tidak memberi keadilan pada bukan Islam. Inilah saya nak tunjukkan. Satu contoh hidup yang tuan-tuan boleh kaji kembali ditulis dalam ribuan jilid tentang tamadun Islam di Spanyol yang menggambarkan keagungan. Dan ini dipuji oleh bukan saja oleh Islam tetapi oleh bukan Islam juga yang menulis dengan adil. Kita lihat umat Islam memperkenalkan keindahan. Di antara di Cordova ketika kita ataupun di Andalusia, bukti antara rumah orang Islam bukan Islam ialah rumah Islam ada bunga. Pohon-pohon bunga dibawa ke Cordova daripada seluruh negara Islam. Dan ditanam antaranya bunga-bunga yang cantik ini. Bunga ros, bunga daffodil, bunga tulip ini dibawa oleh umat Islam ke sini. Bunga tulip asalnya berada di pada tengah-tengah Mongolia. Dibawa oleh orang Turki ke Istanbul. Kemudian tersebar seluruh Eropah. Dan sampai sekarang pun kita dapat menyaksikan pesta bunga tulip di Istanbul sekitar bulan Mac atau bulan April. Bunga tulip sangat cantik dan inilah simbol sebab Islam menggalakkan keindahan. Inilah rumah Islam yang berbeza dengan bunga Islam. Satu lagi ialah rumah Islam ada beranda, ada balkoni. Balkoni inilah satu budaya Islam yang masih kekal di Eropah sampai hari ini. Rumah Eropah sebelum itu belum ada balkoni. Mereka sangat sejuk. Mereka tutup rumah mereka. Dan umat Islam perkenalkan balkoni. Balkoni ini disiaskan dengan pokok bunga. Dan di antara bangunan di Cordova ditanam pokok anggur. Pokok anggur ini berpara dan dia akan meneduhkan bawahnya. Dan ini masih kita dapat saksikan. Kalau kita pergi ke Spanyol hari ini. Masih ada budaya ini. Walaupun Islam telah berakhir. Maksud saya tabligh Islam berakhir di Spanyol. Tetapi budaya masih kekal. Bunga yang ditanam di Spanyol merebak ke Perancis, ke England, ke mana-mana. Terutama ke England, kita lihat budaya ini telah sampai ke England. Mereka tanam bunga bukan saja di rumah, tetapi dalam rumah. Dan Innallah jamil, yuhibbul jamal. Allah ialah maha indah. Dan Allah sukakan keindahan. Di atas budaya inilah kita lihat antaranya kebersihan, kecantikan rumah-rumah yang dihias dengan bunga-bunga wardah. Wardah ialah bunga mawar yang berbagai-bagai jenis. Kalau kita pergi Spanyol, bunga mawar ini ada yang putih, ada yang pink, ada yang merah, ada yang hitam. Yang hitam tidak ada di Indonesia, tetapi di sana ada yang hitam. Yang biru, warna bunga ros biru tak pernah ada di Indonesia, tapi di sana ada. Ini dibawa oleh umat Islam. Umat Islam sangat pentingkan keindahan. Lalu mereka bawa tumpukan ke Andalusia. Dan Andalusia itu maksudnya lah bumi yang hijau ketika musim panas. Maksud Andalusia. Walaupun ada banyak pandangan lain, tetapi antara maksud Andalusia ialah bumi hijau yang telah ditukar oleh Islam daripada hutan rimba ataupun tanah kosong menjadi ladang yang besar. Termasuklah mereka menanam pokok anggur, pokok zaitun, pokok roman, buah delima yang sampai hari ini Spanyol antara pengeluar zaitun terbesar dunia. Dan setiap bangunan ada kalimah falsafah, moto, emblem kerajaan Islam. La ghaliba illallah. La ghaliba illallah ini ialah simbol
yang digunakan oleh kerajaan. Kerana terakhir, tidak ada kemenangan kecuali Allah. Tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah. Kemenangan ialah, perjuangan ialah urusan manusia, tetapi kemenangan ialah hak Allah. Itulah perjuangan yang dilakukan oleh Islam. Inilah umat Islam memperkenalkan buah anggur. Eropah asalnya bukan makan. Umat Islam perkenalkan gandum. Satu perkara yang tidak pernah dinyatakan barangkali. Orang Eropah tidak makan gandum. Mereka makan buah ketan, potato. Dan umat Islam lah perkenalkan gandum. Bali, oats ke Spanyol. Daripada sinilah berkembang seluruh dunia. Sehingga hari ini, Ukraine menjadi pengeluar gandum yang terbesar. Hasilnya ialah dibawa daripada Spanyol, dikembangkan ke seluruh Eropah. Dan hari ini, terlihat jasa umat Islam ini telah menyebabkan kita menghasilkan tanaman yang cukup banyak. Dan anggur ditanam dengan banyaknya di Spanyol. Hasil daripada kajian umat Islam. Ilmu pertanian dikembangkan di sini. Ada tokoh-tokoh yang banyak dalam bidang ini. Pokok limau ialah simbol umat Islam. Umat Islam sebab dalam hadis Rasulullah membandingkan umat Islam yang baca Al-Quran seperti buah limau manis. Jadi buah limau manis ini ditanam dengan banyaknya. Hari ini kalau kita pergi ke Spanyol, musim buah dia. Turki juga sekarang. Buah limaunya berguguran di bawah pokoknya. Seperti gambar ini. Menunjukkan betapa suburnya bumi ketika musim panas. Dan inilah di antara kesan-kesan pertanian yang dibawa oleh Islam dengan penuh keadilan dan bangunan yang tertinggi di dunia itu dibina oleh Islam. Inilah bangunan tertinggi yang ada dalam kurun ke-15, 16. Yang paling tinggi ialah bangunan yang berada di Marrakesh, Maroko. Maroko ialah bumi yang paling maju ketika itu. Hari ini Maroko adalah negara miskin. Satu masa dulu negara yang miskin telah menjadi negara kaya. Iraq dulu adalah tamadun yang besar, hari ini negara yang miskin. Demikian Maroko, negara yang sangat-sangat kaya, negara yang sangat makmur, tapi sekarang sangat miskin. Itulah setiap manusia ada masanya. Kemudian menara yang kedua ialah di Rabat, masih negara Islam, dan di Sebal juga di Spanyol dibina oleh umat Islam. Bangunan ketiga terdiri dunia ketika itu dibina di Bandar Sebal, sekarang masih ada lagi, Sevilla. Dan bangunan yang tinggi, paling tinggi di dunia itu ialah di Kutub Mina, di India. Semuanya ialah bangunan Islam. Ketika itu yang kuasai tamadun ialah Islam. Dan umat Islam lah yang membina masjid yang tersebar di seluruh Eropah dan juga universiti-universiti, hospital, sekolah sebagai tugas kerajaan Islam untuk berikan perjalanan percuma kepada semua rakyatnya. Inilah satu tamadun yang ditunjukkan dengan adil amanah oleh pemerintah Islam di Spanyol. Kita lihat dalam konteks umat Islam ada tanggungjawab rakyat ke atas kerajaan. Umpamanya zakat, kharaj, cukai, wakaf yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah. Rikas, apabila kita temui logam berharga, maka dikeluarkan zakat. Pertanian, ada zakat pertanian. Import, ekspor, ada cukai dan sebagainya. Khidmat negara dan sebagainya. Itulah rakyat ada negara. Dan sebagai balasannya, jaminan sosial diberikan oleh kerajaan kepada rakyat. Keselamatan setiap rakyat dijamin oleh kerajaan. Keselamatan dijaminkan dan kerajaan menubuhkan polis yang disebut sebagai muhtasib. Polis ini menjaga keamanan sebagaimana polis kita sekarang. Ini dimudahkan di Spanyol. Kemudian kesihatan, hospital percuma. Hospital dalam kerajaan Islam percuma. Tidak ada bayaran dikenakan pada rakyat sebab kerajaan mengambil uang rakyat. Dan dibinakan hospital untuk kebaikan rakyat. Pelajaran percuma. Dalam konteks Islam, pelajaran percuma. Yang barangkali sekarang sukar untuk diterjemahkan. Dan itulah yang berlaku di Spanyol. Pelajaran untuk semua. Sama ada Islam, bukan Islam, Yahudi, dan sebagainya. Jalan raya masih kita dapat saksikan hari ini. Kalau tuan melawat Toledo atau bandar-bandar lama di Spanyol, kita dapat lihat aspal tar digunakan sejak daripada zaman Granada, zaman Toledo. Sedangkan Barat berbohong bagi kita, dia kata jalan bertar mula digunakan di England oleh John Macadam. Bohong. Tuan-tuan lihat ke Toledo semua menggunakan aspal. Batu yang besar disambung dengan aspal. Yang kekal sampai hari ini. Itulah jalan raya yang pertama yang digunakan di Toledo dalam kurun yang ke-8 Mesir, 19 Mesir. Sedangkan Eropah membina jalan raya kurun yang ke-19. Dan masih dicatatkan dalam sekolah kita. Yang membina jalan raya dengan aspal atau dengan tar ini ialah Barat. Tak benar. Kalau kita melawat Spanyol, ini adalah menunjukkan bahawa Islam telah digunakan begitu lama.
Hamam ialah bilik mandi percuma. Setiap tempat itu ada tempat bilik mandi. Kerajaan menyediakan tempat mandi. Islam menggalakkan kebersihan. Oleh sebab itu hamam musim sejuk dipanaskan air. Digunakan untuk masyarakat. Dan itu masih kita dapat saksikan di Spanyol hari ini. Masih ada tempat-tempat yang masih ada hamam. Hamam ialah tempat mandi. Kemudahan awam. Ini disediakan oleh kerajaan. Mahkamah Muhtasib, padang rekreasi, zoo pertama dibuat di mana? Di Spanyol. Khalifah membina zoo yang pertama. Bawa binatang-binatang, haiwan daripada segala tempat dikumpulkan di Toledo, dikumpulkan di Cordova, dikumpulkan di Granada sebagai zoo yang pertama. Dan zoo inilah yang ditiru oleh dunia moden hari ini. Antaranya Britain yang meniru ini. Sebab dalam konteks Islam di Spanyol, orang janda, orang miskin diberikan bantuan. Kanak-kanak yang dilahirkan diberikan bantuan. Sebab hak rakyat kanak-kanak mendapat bantuan. Dan ini dibawa ke England. Siapa ini? Setiap kanak-kanak yang lahir ke England diberikan child benefit. Masa saya dulu 7 pound setengah. Dan inilah diambil daripada Spanyol. Sistem pencen ialah digunakan di Spanyol. Diimport ke England. Dan England menggunakan pencen sama. Dan asalnya daripada Spanyol. Dan lain-lain. Inilah beasiswa. Beasiswa dipanggil zamilah dalam istilah Islam. Digunakan di Spanyol. Untuk pelajar yang dianggap sebagai zamilah ialah sebagai bantuan untuk pelajaran. Dipanggil zamilah. Sekarang dipanggil scholarship. Ataupun dipanggil dengan nama-nama lain, maksudnya lah bantuan untuk pelajaran. Ini dimulakan di Spanyol. Tersebar ke seluruh dunia. Dan yang paling banyak mengambil sistem Islam ialah England. England asalnya negara tidak ada tamadun. Tetapi mereka belajar daripada Spanyol, sehingga sekarang mereka mengamalkan budaya Islam. Terdapat di England, tetapi sudah tidak ada di Mesir. Di Mesir sudah tidak ada, tempat asal akhlak diajar. Tetapi berpindah di England, mereka beratur, mereka menunjukkan akhlak yang indah, disiplin mereka. Ini pun mula daripada Spanyol. Dan kita lihat satu contoh. Ini adalah orang England yang pertama pergi ke Spanyol, yang belajar tentang ilmu Islam. Dia bukan Islam, Roger Bacon namanya. Roger Bacon ini pakai pakaian orang Islam. Dia pakai serban, dia pakai jubah. Dia bukan Islam. Dia kata, I was taught by our masters to think scientifically, not to follow blindly the old sacred authority. Saya diajar oleh guru-guru Islam saya supaya berfikir, tidak mengikut gereja yang membabi buta. Dia condemn gereja. Dia pergi belajar ke Spanyol, dia balik condemn gereja. Sebab dia kata gereja hanyalah, dia panggil sacred authority, gereja. Kamu hanya mendengar daripada gereja tanpa kamu berfikir. Gereja membuat surat ampun dosa, kamu lakukan dosa. Pergi gereja keluarkan surat. Surat ini kamu bayar dan dosa kamu hapus. Apakah ada ini dalam kitab kamu? Ataupun kamu tidak berfikir, kata George Record, dia ditangkap. Dimasuk dalam penjara. Dituduh dia Muslim. Tetapi dia kata dia bukan Muslim. Kamu pakai serban? Ya, kamu pakai serban. Tapi itu simbol intelektual. Kamu pakai jubah? Ya, jubah. Saya pakai jubah sebab simbol intelektual. Barangkali seperti kita sekarang. Pakai kop je saya. Simbol intelektual. Pakai tie. Negara kita negara panas. Tapi semua pakai tie. Memalukan. Maka saya, inilah bagaimanakah orang Spanyol berlomba-lomba untuk meniru orang Arab. Sebagaimana orang Malaysia berlomba-lomba meniru orang Barat. Dunia terbalik. Dulu orang Barat ikut Islam. Sekarang orang Islam ikut Barat. Dunia telah terbalik atas dan bawah. Dan kita lihat. Di universiti kita, Cordova, di Palermo, kita buka universiti pertama dunia. Di luar pada Islam. Ialah di Itali. Palermo namanya. Dan guru yang mengajar pakai jubah. Pakai serban. Sampai hari ini seluruh universiti pakai jubah serban. Serban ditukar dengan topi sekarang. Ini pakai Islam. Dan apabila hari convocation, setiap orang pakai jubah Islam sekali lagi. Walaupun mereka tidak pernah iktiraf, dan inilah yang dibawa ke Palermo pertama kali. Dibawa ke Paris sebab mesti yang dibuka oleh umat Islam di Eropah. Yang pertama adalah Palermo, yang kedua adalah Paris. Yang ketiga ialah universiti di Leuven, Jerman. Umat Islam buka. Universiti Madrid, umat Islam buka. Dan universiti di Jerman itu banyak yang dibuka oleh
umat Islam. Antaranya Munich. Munich adalah universiti Islam yang menjadi universiti kejuaraan terbaik dunia ini. Tetapi orang Malaysia banyak pergi Amerika. California, Berkeley, mereka iktiraf sebagai universiti kejuaraan terbaik. Sebenarnya yang terbaik adalah di Jerman. Dan pernah yang dibuka oleh Islam. Yang sekarang dipanggil Universiti Teknik, tak silap saya, Munich. Itu universiti terbaik. Kalau kita beli di Malaysia, tak beli yang British punya. Kita beli Mercedes, Jerman. Kita beli BMW, Jerman. Mana ada British punya. Ini yang sebenarnya. Dan ini kita lihat bagaimanakah. Universiti dibuka di Eropah. Ialah berkat Islam. Dan universiti inilah sistem Islam. Sampai hari ini. Dan tak pernah diakui oleh Eropah. Kita lihat apakah semangat Islam dalam saintifik, dalam fizik, dalam kimia, dalam geologi, dalam matematik, dalam falak. Ini artifaknya masih kita dapat saksikan di Universiti Frankfurt. Inilah saintis kita ini. Pak Sejen sangat terkenal. Dan kalau kita nak adakan pameran tentang saintifik ini, kita pergi ke Universiti Frankfurt. Disimpan di Universiti Frankfurt. Sebab Universiti Frankfurt ialah Universiti Islam. Universiti Frankfurt ialah dibina oleh Islam. Yang masih ada sampai sekarang. Itu sebab Jerman, negara yang paling maju di Eropah. Sebab dia dapat langsung daripada Islam. Universitinya dibuka oleh umat Islam. Tetapi sejarah belum ditulis. Dan tuan-tuan, Universiti Hospital. Ini rupanya hospital pertama yang dibuka oleh umat Islam di Spanyol. Di Eropah belum ada hospital. Umat Islam lah yang memulakan sistem hospital moden hari ini. Umat Islam ada 4 jabatan di hospital. Satu ialah jabatan kecemasan, psikiatri, pediatrik, dan patologi. 4 jabatan ini diikut oleh dunia sampai hari ini. Doktor Islam pakai baju putih. Seluruh doktor hari ini pakai baju putih. Dan sekarang baru mereka sedar bahawa putih ini datang daripada Islam. Mereka tukar baju biru sekarang. Doktor pakai masih baju biru. Dulunya semua putih yang diasaskan Islam. Sebab profession kedoktoran perubatan ini. Profession yang sangat mulia. Yang antara pesakit dengan doktor tidak ada sempadan. Oleh sebab itu doktor harus amanah. Tidak menceritakan penyakit pesakitnya kepada orang lain. Dan itu sebab disibukkan dengan pakaian yang bersih. Profession yang sangat mulia. Dan ini dimulakan di Spanyol. Kalau dia merebak ke Perancis, Perancis menerima hospital Islam yang pertama. Dan itulah sebab seluruh dunia sekarang pakai baju putih. Hasil dari Islam. Dan inilah bagaimanakah Islam memajukan ataupun menimbulkan, membina tamadun yang sangat cemerlang dengan penuh toleransi untuk seluruh penduduknya. Tapi tidak pernah dikenal dalam sejarah Eropah. Bahkan kita dituduh sebagai pengganas hari ini. Lihat istilah yang kita ada. Medicine. Medicine itu kata Arab. Asalnya Madaksin. Sina, Ibnu Sina. Dan kampung Ibnu Sina di Uzbekistan sekarang. Namanya Madaksin. Dan orang kampung ini semua ahli perubatan. Satu kampung semua ahli perubatan. Sehingga orang panggil medicine. Medicine bawa ke barat itulah daripada perubatan Madaksina. Ibnu Sina yang mengasas di kampung ini. Kemudian Al-Kuhli. Daripada alkohol. Alkohol ini daripada Al-Kuhli. Bahasa Arab yang kekal hari ini. Alkaline daripada bahasa Arab. Al-Qadi. Konia dalam mata ini. Daripada Konia. Chemical daripada Alkimia. Anilin daripada Anilin. Nitric acid daripada Nitron. Dan istilah-istilah dalam kimia kebanyakan masyarakat dalam sampai hari ini. Tapi mereka tutup. Mereka tutup dan istilah di langit, bintang-bintang hampir 1% masih dalam masyarakat sampai hari ini. Dan mereka tidak. Ini adalah menunjukkan bahawa sumber ilmu yang asal dari Islam. Dan kita membina satu tamadun yang besar. Dan selama 800 tahun kita bertapak di sini. Dengan penuh keadilan. Dan akhirnya kita jatuh. Maka tajuk kita inilah Lembayung Senja Indonesia. Maksud dan ambang jatuhan. Dan apabila jatuhnya kerajaan Islam ini, bertukarlah arah tamadun yang berlaku. Ini satu patung yang dibina di Granada. Bandar yang terakhir kita. Menunjukkan wanita ini sangat sedih. Menangis berminggu-minggu. Barangkali dia mati di sini. Dan dirikan patung bahawa dia adalah wanita Islam yang menjadi simbol kejatuhan Islam selepas bertapak 800 tahun. Malaysia merdeka belum sampai 80 tahun. Malaysia merdeka belum sampai 80 tahun. Tetapi di sini bertapak 800 tahun. Hampir 1000 tahun. Tamadun. Pun jatuh.
Apakah kita dapat bayangkan yang kita dapat kekal selama-lamanya apabila sebuah kerajaan 800 tahun berdiri pun jatuh? Kerajaan Utsmaniyah yang berdiri 600 tahun pun jatuh. Setiap kerajaan jatuh akhirnya. Dan itulah lumrah ataupun sunnatullah yang berlaku kepada kerajaan-kerajaan dunia. Ini patung tuan pergi ke Granada hari ini. Masih dapat lihat patung ini diukirkan untuk menggambarkan kejatuhan Islam. Kejatuhan yang sangat betul ceritakan. Kisah-kisah kejatuhan umat Islam. Rajanya sangat mewah. Rajanya namanya Abdullah Bani Ahmad yang hidup dalam istana dengan mewah. Dan dia bergabung dengan bukan Islam. Untuk mengalahkan kerajaan yang lain. Untuk mengalahkan pakciknya. Dia bergabung dengan tentera Kristian. Mari kita ambil iktibar. Jangan sekali-kali negara Islam berpadu dengan Islam untuk mengalahkan Islam. Inilah pengajaran yang sangat-sangat penting. Tetapi Abdullah ini, khalifah terakhir ini, untuk mengalahkan pakciknya, dia bergabung dengan Ferdinand, raja yang sedang mengintai untuk menjatuhkan Islam. Dia bergabung dengan musuh Islam. Dan lebih malang lagi, istananya dihantar Isabel, yang berpura-pura murid Islam. Dipelihara oleh istana. Isabel inilah yang kemudiannya berkahwin dengan Ferdinand dan menghancurkan Islam, yang asalnya sebagai pembantu di istana kerajaan Islam di Granada, dan dia masuk di situ ialah karena untuk melihat kelemahan umat Islam. Tuan-tuan, dan jatuhlah Andalusia pada tahun 1492 selepas berdiri selama 800 tahun. Cukup menyakiti. Ini ialah mahkota kita yang dirampas oleh Ferdinand dan sekarang berada di England. Dipakai oleh Queen hari ini. Ini ialah mahkota kita. Ingat, inilah mahkota Islam yang dirampas daripada Granada. Yang belian terbesar dunia, inilah yang merah itu. Belian terbesar dunia dapat di mahkota di Raja England ini, asalnya daripada Spanyol. Dirampas. Yang biru daripada Perak. Daripada negara Melayu. Mereka datang ke Perak. Kami datang untuk menasihati Sultan. Kemudian mencuri mahkota Raja Perak di bawah England. Di sinilah tersimpannya belian-belian terbesar dunia. Di mahkota inilah simbol rampasan. Bagaimanakah daripada Spanyol boleh sampai ke England? Ini satu perkara yang perlu dikaji. Dan Queen Elizabeth sekarang mengakui bahawa Elizabeth ataupun Isabel ialah moyangnya. Dan Isabel ini, tuan-tuan, ialah keturunan Rasulullah yang telah murtad. Orang murtad ini sangat hebat, tuan-tuan. Apabila dia murtad, dia melawan Islam sepenuh hati. Isabel dalam sejarah ialah pernah Islam. Dan duduk di istana khalifah untuk menunjukkan dia adalah muslimat yang sangat taat. Tetapi rupa-rupanya bukan ikhlas. Dia datang untuk mencari rahsia dan akhirnya menjatuhkan kerajaan Islam. Itulah yang berlaku, tuan-tuan. Inilah Isabel. Yang sebelah kiri Isabel, sangat cantik. Dan dia bernazar, selagi saya tidak menghapuskan Islam di Spanyol, saya tidak akan mandi. Dan katanya badannya sangat busuk. Sebab nazarnya dia tidak akan mandi selagi Islam tidak dihapuskan di Spanyol. Dia tunaikan janjinya. Selepas dia membunuh umat Islam begitu ramai, tetapi umat Islam masih belum hapus di Spanyol. Dan dia tunaikan janjinya hari dia mati. Badannya sangat busuk. Dan kata padri, apakah kita harus mandi atau tidak? Ya? Sebab agama Kristian juga mandi mayat. Hari ini tidak mandi lagi, tetapi dulu mandi. Sama seperti Islam. Dan mereka berpakat mengatakan, kita perlu mandi sebab dia sudah mati. Nazar dia ketika hidup, dia tak akan mandi. Sekarang dia sudah mati, sekarang terhak pada kita. Dan kali pertama terakhir dia mati, ialah hari kematiannya. Di sebelah kanan ialah Ferdinand. Raja yang sangat solid. Tetapi kalau dibandingkan dengan istri ini, yang perempuan lebih solid. Semua arahan datang daripada Isabel. Di Malaysia ada orang menyanyi, Isabella, Isabella, inilah orang. Dan inilah istana kita terakhir, kerajaan Islam terakhir. Ialah kerajaan Cordoba yang diperintah oleh khalifah terakhir Islam, Abu Abdullah Bani Ahmad. Dan apabila diketahui Ferdinand telah sampai ke dalam bandar Granada dan sudah mengepung bandar Granada,
Sekarang mereka hantar utusan untuk bertemu dengan khalifah kita. Marilah wahai khalifah Islam, mari kita berunding sebab bandar kamu telah dikepung. Apakah yang kamu harapkan daripada pertahanan kamu sekarang? Apakah kamu ingin menyerah dan kami akan berikan kebaikan kepada kamu, ataupun kamu melawan kami, kamu tidak akan menang lagi. Sebab kami tahu kesalahan kelemahan kamu, sebab kami duduk dalam sana kamu, kata Isabel. Isabel kata, kami tahu segala kekuatan kamu. Rupa-rupanya dia telah balik tadah. Dan kamu boleh ambil sebarang kata kamu. Dan sekarang mari kita berunding. Dan khalifah inilah gambar dia dilukis, mungkin hampir dengan rupanya sebenarnya. Dia memanggil istananya, wahai pembesar sekalian, bandar kita atau kota kita dikepung oleh Ferdinand dan Isabel. Apakah pandangan tuan-tuan? Dan tidak ada yang menjawab di antara pembesarnya. Dan saya bercadang, saya akan serahkan kota ini. Dan apabila sampai takdir, kita akan jatuh. Dia berserah pada takdir, dia mengatakan kata akhir dia, dicatatkan oleh Islam. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Wa la zada. Wa la rada li fadlih. Wa la rada fadlillah. Tidak ada apabila datang takdir Allah, kita tak boleh tolak lagi. Maksudnya, dia nak menyerah kekalahan. Allah, laqad kutiba li an akuna syaqiyan. Allah telah tuliskan saya sebagai orang yang kalah. Inilah pahaman Qadariyah yang menyandarkan takdir, tidak ada usaha. Inilah contoh khalifah yang terakhir menyandar pada takdir bahawa Allah telah kalahkan kita dan kita harus taat, kita harus berserah kepada Allah sebab Allah telah tentukan kita kalah ini. Itulah kata-kata yang sangat-sangat negatif dan inilah pahaman Qadariyah yang menyalahkan takdir. Dan saya akan menyerahkan kerja ini kepada Ferdinand asalkan tidak ada pertumpahan darah. Dan ada seorang pemuda namanya Musa bin Asad. Wahai tuanku, hari ini saya terpaksa menyembah derhaka. Saya, walaupun tuanku tidak akan melawan musuh, biarlah saya melawan musuh. Hari ini saya akan menentang, malu untuk kalah, untuk menyerah tanpa perjuangan. Biar saya syahid serangan. Siapa kawan? Wahai tuan-tuan sekalian, siapa yang bersama saya? Bangkit. Inilah peluang terakhir kita untuk syahid. Nama pendirilah Musa bin Asad. Pemuda yang tidak akan menyerah kalah. Benar. Dia pergi seorang-seorang. Seorang-seorang dia keluar. Di luarnya penuh dengan tentera Isabel. Dia naik kudanya dengan penuh senjata. Itu sejarah Islam. Kita lihat sejarah Kristian. Sejarah Kristian mengatakan, kami sedang mengepung Granada. Tiba-tiba ada seorang pemuda, sangat perkasa. Pemuda ini membunuh 20 tentera kami yang terbaik. Dia membunuh 20 orang pemuda kami, tentera kami yang terbaik. Siapakah dia? Dan dia diminta berhenti. Dia tidak berhenti. Dan dia ditikam. Tetapi dia terus membunuh. Dan berapa ramakah dia bunuh? Entah berapa ramai dia bunuh. Tetapi 20 orang tentera yang terbaik, kami telah gugur tangannya. Ini pemuda terakhir. Dia tidak menyerah kalah. Dan biar mati syahid. Bukan mati dengan pengecut. Wahai tuanku yang pengecut. Saya sekarang istiharkan. Saya tidak lagi taat tuanku. Dan dialah yang dikenang sepanjang zaman. Pemuda ini namanya Musa bin Abi Asad yang merupakan pemuda terakhir. Selepas pemuda ini gugur, maka kalahlah kerajaan Islam terakhir. Maka dijemput untuk mengadakan perjanjian. Ini gambar lukisan. Di sebelah kanan ialah Isabel bersama dengan suaminya Ferdinand berdepan dengan khalifah kita keseorangan. Dia seorang saja di atas kuda, yang lain semuanya di bawah. Sekarang kami mengaku kalah, kata Abu Khalifah kita. Saya mengharapkan kota ini akan diserahkan kepada Anda berdua. Tetapi saya ada satu permintaan yang terakhir. Jagalah kami dan janganlah apa-apa kami. Dan perkataannya cukup indah. Dia mengatakan kepada muslimin, ala anfusihim amwalihim aradihim. Saya harap saya serahkan kota ini, tetapi tuanku berdua, jagalah umat Islam di kota ini. Janganlah apa-apakan jiwa mereka, harta mereka, kemudian mereka. Wa tazahum bi syariatihim, dan biarlah mereka melaksanakan Islam. Dan wa tamin hurriyatid din wa syair, dan biarlah mereka dapat melakukan syariat Islam, dapat melakukan apa yang dilakukan oleh Islam. Dan wa hafaz ala masajid awqaf, dan bangunan Islam, masjid dan bangunan lain jangan diruntuhkan. Dan janganlah masuk orang Kristian masuk mencerobohi masjid.
Janganlah dipaksa umat Islam menjadi Kristian. Dan lakukanlah umat Islam dengan adil amanah sebagaimana kami lakukan pada umat Kristian dengan adil amanah. Ya, ada lagi syarat. Kata sahabat dengan aku. Kamu bagi 1000 syarat lagi. Bagi. Kami akan terima seluruh syarat. Dan itu saja. Syarat saya itu saja. Desain surat. Ini besi dalam bahasa Latin. Dan ada satu besi dalam bahasa Arab. 2 besi. Telah dilengkapkan oleh perjanjian ini yang tak ada mengambil kira sama sekali dengan permintaan daripada khalifah kita. Ditandatangani. Inilah tandangi surat yang asal. Di sebelah kiri. Dan maka inilah di antara surat lain, surat yang sangat bicara. Penyerahan kota terakhir Islam Granada kepada Nanda Sabel. Inilah gambar kenangan pedang terakhir yang digunakan oleh khalifah kita, yang dipamerkan di sebuah museum. Masih tertulis La ghaliba illallah, tidak ada kemenangan kecuali dengan pertolongan Allah. Dan inilah total pergi ke Spanyol, melawat tempat ini bernamanya Bayazin. Di sinilah tempat penyerahan kuasa. Gambar tadi dirakamkan di kota ini dan sekarang penuh dengan bangunan. Di sinilah tempat yang sangat menyayat hati. Kemudian gambar ini dilukis oleh pelukis Eropa, menggambarkan Raja Khalifah terakhir naik ke atas sebelah bukit, melambaikan tangannya, selamat tinggal Granada. Selamat tinggal Granada sebab kami bertabak di sini 800 tahun. Dan hari ini, hari Allah takdirkan kami kalah. Dan dia minta izin kepada Nabel untuk balik ke istananya. Dia minta balik ke istananya supaya dia mengambil sedikit barangnya. Kata Ferdinand, tidak boleh sama sekali. Sekarang negara ini telah kami yang punya. Kamu harus keluar. Dan menangislah khalifah kita terakhir. Gambar dia menangis dirakamkan, dilukis oleh umat Islam dan dilukis oleh orang Kristen. Inilah gambar-gambarnya terakhir. Dia naik ke hujung bukit dan dia pandang kembali ke kota Granada. Dan dia menangis. Dia menangis sepuas-puasnya. Bersamanya ialah keluarganya yang masih belum dibunuh. Dia bersama dengan ibunya bernama Aisyah Al-Hurriyah. Aisyah inilah yang membela Isabel. Dan hari itu dia bersama ibunya di tempat yang terpencil di tepi gunung yang telah dihalau keluar daripada Granada. Inilah gambar yang cukup menyayat. Dia menangis dan ibunya mengatakan, wahai Abdullah, kamu menangis seperti perempuan. Kota kamu dirampas, tetapi kamu tidak berjuang sebagai lelaki. Kamu menangis seperti perempuan, tetapi kamu tidak berjuang seperti lelaki. Kata-kata yang cukup pedih. Dia berada di hujung gunung tersebut, dia tidak boleh pergi lagi. Dan gambar dilukis oleh Islam, dilukis oleh orang Kristen, menggambarkan pemandangan terakhir. Dan penyair menulis syair mereka yang cukup menyayat hati. Tonton boleh baca syair ini. Syair Arab yang menggambarkan sebuah empire yang besar, tamadun yang sangat-sangat penting di Eropah telah hancur ini. Dan mereka gambarkan dengan kata-kata yang cukup menyentuh hati. Sebaik saja mereka memegang kuasa, Ferdinand Isabel mengeluarkan satu ucapan yang cukup menyentuh hati orang Islam. Hari ini umat Islam sekalian, kami minta maaf pada kamu semua. Ini bumi Kristen. Kamu tidak boleh duduk di bumi Kristen. Kamu harus keluar daripada bumi ini sekarang. Ada 3 pilihan. Pilihan pertama, keluar segera. Yang kedua, kamu Kristen. Yang ketiga, sekiranya kamu lakukan yang dua, kamu selamat. Kalau tidak, kamu tak selamat. Hanya inilah 2 syarat yang diberikan, Islam atau Kristen. Selama 800 tahun Islam memberikan keadilan, keamanan, kesejahteraan, toleransi, tetapi hari pertama kita kalah. Ingat tuan-tuan, hari pertama kita kalah. Hari pertama kita tidak ada kuasa. Inilah yang melakukan sejarah. Sejarah boleh berulang. Pelajari sejarah. Kalau tidak, sejarah ajar kita sekali lagi. Sejarah mungkin ajar kita sekali lagi, sekiranya kita tak belajar sejarah yang kita sedang berkatakan ini. Cukup menyayat hati. Dan 300.000 hari pertama. Sekitar tahun 1500, mereka keluar beramai-ramai. Ini peluang terakhir. Ini peluang terakhir kamu keluar. Selepas ini tidak ada lagi ruang untuk kamu keluar. 2. Kristen atau mati. Tuan-tuan, bandingkan toleransi Islam dengan toleransi hari pertama mereka minta. Dia berlaku dalam setiap kerajaan yang apabila Islam kalah.
sama ada di Turki, kerajaan Osmania, ataupun kerajaan di sini, kita lihat suasana yang sama. Apabila Islam telah tidak ada kuasa, mereka dilakukan sama saja. Al-Kufar lam wahid, orang kafir hanya satu agama. Dan yang tertinggal, Al-Quran hari ini harus dibakar seluruhnya. Sekali lagi ada proses di Eropa hari ini membakar Quran. Di Sweden, di Belanda, mereka ada pesta membakar Quran, sama seperti mereka ikut yang berlaku di Spanyol. Ini gambar yang orang Kristen lukis. Mereka menggambarkan Al-Quran, semua kitab-kitab Arab dibakar. Selepas Madinah dan Sabel. Tidak ada kompromi sama sekali. Sejarah toleransi Islam yang selama 800 tahun telah berkubur. Dan tidak pernah diulang sekali. Tuan-tuan, percayalah, tidak ada toleransi di luar Islam. Percaya. Dalam sejarah dunia, apabila orang Islam mengentah, tidak ada toleransi sama sekali. Dan lebih menyayati, ini masjid kita, Masjid Qurtubi. Di situ ada Imam Qurtubi. Masjid segera ditukar oleh Madinah dan Sabat untuk menjadi gereja pada hari pertama. Dan Masjid Toledo ditukar menjadi gereja. Ini adalah katedral terbesar di Eropa, terletaknya Toledo. Toledo ialah ibu negara Islam pertama. Saya pernah masuk ke gereja ini. Kita tak sangka di sini masjid. Rupa-rupanya ini masjid Jamiat Toledo. Saya masuk dengan tanpa ada perasaan yang di sini masjid asalnya. Penuh dengan tema-tema patung. Akhirnya saya sampai ke sini. Di sini kelihatan ada mihrab. Ada mihrab yang baca khutbah. Saya tanya, apakah ini masjid asalnya? Ya, ini masjid. Kami telah mengalahkan Islam. Guide itu mengatakan kami dengan bangganya mengalahkan Islam. Islam tidak ada lagi negara kami. Dia tak tahu saya Islam. Kami telah hancur Islam. Dia bersemangat beritahu saya. Ini ialah masjid yang kami tukar menjadi katedral terbesar dunia. Terletak di Toledo, barangkali di Eropa. Sebab saya dapati ada lebih besar di Eropa lain. Inilah tema-tema yang telah ditukar dan tepat kita baca khutbah telah ditukar menjadi salib. Cukup menyayat hati. Tetapi apabila Hagia Sophia ditukar, yang dibeli oleh Sultan Fatih ditukar menjadi masjid, kemudian ditukar menjadi gereja, menjadi museum, ditukar menjadi masjid kembali, riuh seluruh dunia. Sedangkan masjid, ribuan masjid di Spanyol ditukar menjadi gereja, tak siapa yang kisah. Ini masjid kita ditukar juga menjadi di Almeria, yang bandar yang kita bina, telah ditukar menjadi Church St. John Church. Inilah di antara gambar bagaimana toleransi Islam dibalas bagaimana yang kita saksikan oleh dua raja pada Isabel. Sekarang tugas yang cakap mengetik pada Islam. Ditugasnya Thomas di Tokomida ini untuk membunuh mereka yang tidak Kristian. Maka dia telah membunuh 17.000 umat Islam ketika pemerintahannya. Dan dia telah membunuh. Selain daripada itu, mereka telah menangkap penduduk Islam, dibawa ke gereja. Sekarang kamu ada dua pilihan. Kamu harus dibaptis hari ini menjadi Kristen, ataupun kamu akan menerima nasib yang cukup pedih. Kamu diberikan dua pilihan. Sekarang kebanyakan mereka, untuk menyelamatkan nyawa mereka telah menukar agama daripada Islam ke Kristen. Cukup menjaga hati. Negara Islam tidak pernah memaksa siapa yang memeluk Islam. Tidak ada. Sama ada di India, ataupun di Eropah, ataupun di mana saja, tidak pernah ada komunitas Islam yang memaksa. Sebab la ikrah fid din, tidak ada paksaan agama. Tetapi minggu-minggu berikutnya, sebaik saja kita kalah di Spanyol. Mereka telah menangkap seluruh penduduk yang masih tertinggal. Diberi dua pilihan, Kristen atau mati. Dan gambar ini menunjukkan kebanyakan mereka pilih untuk Kristen. Maka mereka terpaksa membuka tudung mereka. Rambut mereka panjang, cantik. Dan mereka dibaptiskan. Ini baptisnya, mereka diselam dalam air. Maka resmilah mereka sebagai Kristen. Disaksikan oleh pembesar-pembesar Kristen. Ini sejarah yang pernah berlaku, yang mereka lukis, mereka catatkan, kita ambil daripada gambar mereka. Dan selain daripada itu, hukuman mati. Ini gambar yang mereka lukis. Mereka yang tidak Kristen, hukumnya tidak ada hukum lain, mati. Diseksa sebelum mati. Dan ada yang terus dipancung. Walan tada'an kal yahudu wan nasara hatta tatamilatuhum.
tidak mungkin reda Yahudi dan Nasara kecuali kamu mengikuti agama mereka. Ini lebih menyayati apabila Raja Philip memerintah lebih dahsyat lagi. Raja Philip memerintahkan supaya membunuh seluruh umat Islam di dunia. Mereka datang ke sebelah timur sampai ke Filipina. Mereka tukar bumi Islam ini yang nama asalnya Manila ataupun Manila kepada Filipina, mengambil raja-raja zalim ini, Raja Philip ini. Raja Philip inilah mengarahkan seluruh umat Islam dibunuh di Filipina. Seluruh umat Islam Luzon dibunuh sepenuhnya. Tidak ada seorang pun umat Islam yang tinggal yang masih hidup di Luzon kecuali mereka Kristen ataupun mati. Inilah toleransi yang mereka sedang bincangkan di Barat. Mereka mengatakan mereka negara demokrasi, negara yang toleransi. Sebenarnya sejarah mereka tidak demikian. Sehingga umat Islam telah lari ke Mindanao. Mereka masih panggil orang Moro, sebab orang di Spanyol mereka sebut orang Morisco. Morisco maksudnya orang hitam yang hina. Dan mereka tidak pernah bezakan Islam sama ada di timur atau barat, mereka sebut orang Morisco. Dan orang di sini panggil Moro, asalnya Morisco. Maksudnya orang hitam yang harus dibunuh. Moro maksudnya. Asalnya Morisco. Dan inilah sejarah perikmat Islam. Wanita yang tidak ingin kembali, tidak ingin menurut Kristen, dipasung seperti itu. Mereka dipasung sampai mati. Tidak ada makanan. Inilah yang paling ringan. Yang lelaki diletakkan skru di sini dan diputar sehingga tercabut dagunya. Apakah kamu ingin Kristen atau tidak? Tidak. Diputar lagi. Kristen atau tidak? Tidak. Sehingga tercabut dagunya. Mati dalam kata sesat. Ini dilakukan oleh Raja Kristen. Ini sejarah yang harus kita pelajari. Di mana saja apabila orang bukan Islam memerintah kita. Inilah nasib kita. Kita memberi toleransi yang sangat indah. Tetapi tidak mereka. Dan orang yang sangat ringan adalah ini sangat menakutkan. Ini adalah sangat kecil. Dipamerkan di Shah Alam beberapa tahun lepas. Dimasuk dalam mulut dan dibuka sehingga pecah mulut. Kristen atau tidak? Tidak. Diputar lagi sehingga pecah. Dan mereka kagum bagaimanakah umat Islam kekal dalam agamanya. Mereka syahid. Ini dibelah perutnya hidup-hidup. Dibelah hidupnya dan disiap kulitnya satu persatu. Kulit kaki disiap satu persatu supaya dia masuk Kristen. Tapi tidak. Sejarah mereka mengatakan tidak. Yang lelaki sangat kuat. Apakah hukuman terakhir? Bakar hidup-hidup. Apabila segala usaha ini tidak berjaya, sehinggalah disiap kulitnya satu persatu, ditarik dan dibelah perutnya. Dan dia terakhir ialah bakar. Digantung, ini gambar semua mereka lukis. Bagaimanakah Islam telah hapus di Spanyol? Ini gambar mereka. Bukan kita lukis. Mereka lukis bahawa inilah yang mereka lakukan. Mereka pancung laki dan wanita, digantung kepalanya, disalib dan dipamerkan supaya yang lain takut. Dan inilah upacara mereka. Bagi mereka yang tidak ingin memurtad, mereka akan dibicarakan dengan ringkas. Hukuman kamulah mati. Sekarang pilihan terakhir. Mati atau Kristen? Kami pilih bukan Kristen. Dan inilah yang ditunjukkan oleh gambar mereka. Mereka segera dicampak dalam api. Api sangat besar dan mereka tidak boleh pergi dekat dengan api. Seolah kisah Nabi Ibrahim. Api yang sangat marah. Ini mereka lukis. Dicampak dengan tangga. Sebab terlalu panas api ini. Dan inilah sejarah umat Islam di Spanyol. Mereka dibakar. Mereka mencatatkan, walaupun mereka menjerit sepapak-paknya, tetapi mereka tidak minta. Mereka masih diberi peluang. Keluar api. Tak, kami akan teruskan. Mereka terus syahid. Gambar-gambar ini mereka lukis semuanya. Yang kita pilih. Yang antara buku yang saya rujuk adalah buku yang ditulis oleh padri yang ditugaskan untuk melakarkan. Sebab itu tak ada kamera dan dia ditugaskan untuk melakar dan dia adalah artis. Ini lukisan dia. Bagaimanakah? Sebab kita tak tahu, sebab kita tidak ada lagi situ. Dan bagaimanakah umat Islam dihancurkan di situ dengan gambar yang cukup menyakiti. Dan mereka catatkan. Setiap dibakar akan sebut la ghalibah illallah. Huwal hayyul ladzi la yamut. Itulah yang mereka ulang berkali. Sebelum mereka mati, la ghalibah. Tidak ada kemenangan kecuali Allah. Allah yang maha hidup yang tidak mati. Kami mati, Allah tidak mati. Dan tuan-tuan, ketika itulah orang Kristen menurut Islam agama lain. Subhanallah. Ini tengok tuan-tuan. Inilah sejarahnya. Yang mereka katakan Islam memaksa orang Kristen masuk Islam. Tidak pernah. Dan ketika Islam diseksa, Islam kalah,
umat Islam, umat Kristian memeluk Islam beramai-ramai. Kenapa? Sebab rupa-rupanya mereka terkenang di bawah pemerintah Islam yang sangat indah. Mereka diberikan keadilan dan tidak sekarang. Dan mereka bangkit menentang kerajaan mereka sendiri. Dan dicatatkan di sini bahawa sebahagian daripada orang Kristian memeluk Islam beramai-ramai. Dan mereka menentang kerajaan mereka sendiri. Dan setiap tahun mereka akan merayakan hari kekalahan kita pada setiap bulan Januari. Dan mereka bergembira sebab Islam telah kalah. Selama 500 tahun lebih kita mengadakan tamadun di sana dan kita tidak pernah dihargai sama sekali. Ini ialah sebuah gereja di Portugal. Namanya ialah Capela dos Ossos yang dibuat daripada tulang Islam. Seluruh komponennya daripada tulang Islam. Daripada tiangnya, daripada candelayanya. Semuanya daripada tulang Islam. Untuk menggambarkan bahawa untuk penghinaan pada Islam. Dan sekarang tuan-tuan boleh melawan. Dan saksikan bagaimanakah sikap yang tidak ada toleransi sama sekali yang ditunjukkan oleh orang Kristen. Lebih-lebih lagi mereka yang terlibat di Sepanyol. Kita sekarang kenang kembali. Inilah Lembayung Andalusia. Hari senja. Dan kita bersinar selama 800 tahun. Siang kita selama 800 tahun. Tetapi tibalah masa kita kenal. Masa kejahatan kita. Lembayung senja. Dan Toledo and its sad evening. Inilah di antara kalimah-kalimah yang menyatakan kedukaan kita. Dan gambar Abu Abdullah ini dijual di Eropah. Dan cukup melihat bahawa pandangan terakhir dia ke kota Granada. Dan dia adalah khalifah terakhir kita. Dan kita meninggalkan kesan-kesan yang cukup banyak. Hari ini kita akan melawat di Sepanyol. Kita masih dapat melihat kesan-kesan Islam. Walaupun mereka tidak menyatakan demikian. Dan inilah Lembayung Senja Andalusia. Yang cukup menyayati. Dan di sinilah tempat terakhir khalifah kita berdiri. Dan dia adalah bukit-bukit yang cukup menimbulkan kenangan yang cukup pahit. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma naqum minhum illa ayyuhum billahi al-'azizul hamid. Dan mereka tidak dibalas, tidak dibunuh kecuali mereka beriman kepada Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji. Mereka tidak ada jenayah kecuali mereka hanya beriman. Itu saja jenayah mereka. Berlaku di mana-mana, berlaku di Bosnia sebab mereka beriman, mereka dibunuh. Yang di Rohingya mereka beriman, mereka dibunuh. Di Xinjiang mereka beriman, mereka dibunuh. Di Kashmir yang demikian juga. Di mana-mana saja mereka dibunuh kerana mereka beriman. Dan berlaku setiap masa dan ketika. Dan inilah munculnya Panglima Osmaniyah yang datang membantu sebahagian Islam, membantu orang Islam dan orang Yahudi juga yang dizalimi terus dibawa ke Osmaniyah. Diletakkan bandar Selanik, itu tempat orang Yahudi dikumpulkan, dan orang Yahudi inilah yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah akhirnya. Dan tuan-tuan, akhir sekali, apa yang berlaku di Sepanyol satu masa yang lampau, kita bandingkan apa yang berlaku di Palestin sekarang, sama saja. Apa yang berlaku di Palestin sekarang ialah yang terselamat daripada Spanyol inilah yang dibawa oleh umat Islam, diletakkan di Selanik. Dan mereka lah yang menjatuhkan kerajaan Osmaniyah. Dan mereka kembali ke Palestin, membunuh umat Islam yang mereka lakukan sama seperti skrip yang berlaku di Spanyol. Dan Palestin ialah Andalusia modern. Mari kita ingat sejarah ini. Beritahu kepada pelajar kita, anak kita, bahawa sejarah telah berulang. Telah berulang di Spanyol, berulang di Palestin, dan barangkali bakal berulang di mana saja. Jangan-jangan dia berulang di negara kita. Beritahu mereka, Andalusia adalah Palestin today. Tell them that Andalusia is Palestine today, and Spain is Israel today. Itulah yang kita harus pesan, dan hampir sama suasana di Palestin kita bandingkan dengan suasana yang berlaku semasa dulu. Skrip yang sama. Dan hari ini tuan-tuan, masa yang singkat ini, Islam mula bersinar kembali. Selepas kita bermalam yang cukup lama. Malam yang cukup gelap, good morning, Alhamra, dan buat pertama kali tahun lepas. 2003. Dibina sebuah surau di depan Hal Amra. Inilah muazzin yang pertama, yang apabila dia azankan azan, menangis seluruh umat Islam yang berada di situ. Menggambarkan satu masa dulu, disitulah azan itulah yang sedang berkumandang. Dan dikembangkan kembali kerajaan Spanyol hari ini. Barangkali mereka lupa sejarah mereka apa. Mereka benarkan sebuah masjid di depan Alhambra. Dan inilah selamat pagi Alhambra. Dan barangkali fajar telah menyising.
Dan umat Islam di Spanyol telah bertambah dengan cepatnya sekali apabila dibenarkan oleh kerajaan Spanyol hari ini. Rupa-rupanya di sebalik kegelapan ada sinar yang sedang menjelma. Mudah-mudahan inilah yang bakal akan menjelma dan Spanyol bakal menjadi negara Islam sekali lagi insyaAllah. Dan watil ayam mudah bainan nas, dan hari Allah tukarkan atas ke bawah, atas ke bawah, bawah ke atas. Dan giliran kita hari ini, kita di bawah, mereka di atas. Satu masa dulu kita di atas, mereka di bawah, dan hari akan terus berputar. Dan itulah sebagai kesimpulan daripada kuliah saya. Penyanyi ini saya minta maaf sebab terlambat, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih kepada Allah.